Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati fadhil pengurusi majlis, yang dimuliakan tuan pengurusi, ahli yang terkuasa masjid, para imam, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya kepada Allah Azza wa Jalla, kerana dengan limpah kurnia Allah kita dapat bersama dalam majlis ilmu yang kita sangat memerlukan kepada majlis seperti ini untuk menggilak balik keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan untuk menambahkan pengetahuan kita tentang agama, dan khususnya apa yang diberi, yang tajuk kita pada kali ini iaitulah nikmatnya berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, majlis ilmu adalah merupakan suatu majlis yang kita duduk di sini, kita mendapat beberapa kelebihan. Sebagaimana dalam hadis yang panjang, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan juga Imam Nawawi masukkan hadis ini dalam hadis Arba'in 40, iaitulah hadis yang ke-36. Jadi biasa kita ni ramai orang ada di rumah hadis 40. Walaupun nampak simple, kecil, tetapi itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah diberi suatu mukjizat, dikenali dengan nama Jawami'ul Kalim. Jawami' al-Kalim artinya percakapan dia pendek, mempunyai arti yang panjang. Hadis 40 kalau matan dia kecil, orang tak boleh poket. Tetapi kalau tengok syarah dia, Masya Allah, ada yang sampai 2-3 jilid dan ada yang kecil, ada yang sederhana. Artinya cakapan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengandungi mukjizat dan mengandungi hikmah. Itulah Allah SWT kata, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengajar kepada kita Alkitab, iaitulah Al-Quranul Karim, dan Al-Hikmah, kata ulama tafsir, iaitulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a man salaka tariqan liyaltamisu fi ilma. Siapa yang berjalan mencari ilmu. Hari ini para jemaah, secara realiti kalau kita lihat, ilmu dicari ataupun ilmu mencari. Kalau dulu orang nak mencari ilmu begitu sukar, terpaksa mengembara, terpaksa kena berhijrah, pindah daripada kampung ke kampung lain. Dengan adanya perkembangan teknologi yang ada hari ini, dunia semakin kecil dan perkembangan ilmu semakin banyak, kerana dia juga termasuk dalam tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat. Salah satu daripada tanda kiamat itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut kasratul qalam, mana banyaknya orang menulis dan banyaknya, ramainya orang belajar. Jadi orang menulis dengan belajar itu nikmat. Boleh ilmu, satu nikmat. Tetapi ilmu mana yang kita nak, yang menjadi kewajipan kepada kita mencarinya, iaitulah ilmu yang pertama sekali disebut dengan nama ilmu fardu ain. Kemudian diikuti dengan ilmu fardu kifayah. Jangan pula kita kadang-kadang
tawaduknya kita. Maaflah ustaz, saya ni bukan orang agama. Habis kalau bukan orang agama, orang apa kita? Cuma kita boleh katakan saya tidak belajar banyak dalam bidang agama, tapi asas agama kena ada. Macam mana tidak ada daripada umur 6 tahun lagi, umur 5 tahun lagi kita sudah baca Al-Quran dengan mak kita, dengan ayah kita, dengan atuk, dengan opah nenek kita, sudah belajar. Artinya asas agama itu sudah kita pelajari. Tetapi yang kita nak bincangkan iaitulah, adakah kita sudah beramal dengan ilmu yang kita dapat? Para ulama-ulama salafus salih rahimahumullah, dia kata kunna nasta'inu ala hifzil ilmi bil amali. Kami minta pertolongan bagaimana cara nak hafaz ilmu itu, iaitulah dengan beramal. Nak hafal ilmu dengan beramal. Jadi insya-Allah dalam tazkirah ringkahan ni ana akan beri beberapa amalan yang mudah, yang simple, yang mampu dibuat oleh semua kita ni dan tidak di luar kemampuan kita. Ada setengah orang itu di luar kemampuan. Dah, kalau bagi zikir suruh pergi baca sampai berjuta-juta kali, bukan luar kemampuan, terpaksa kena ambil cuti, masuk dalam gua bertapa. Kita tidak ada pertapaan. Bertapa kitanya i'tikaf dalam masjid. Itu Nabi kata apa? Salaka tariqan yaltamisu fi ilma. Jadi para ulama hadis mengatakan sama ada dia berjalan sungguh ataupun dia duduk di rumah dia, di kampung dia, tapi dia sibuk dengan membelek-belek kitab, mencari ilmu. Ataupun zaman kita hari ini, selain daripada membelek kitab, kita juga membelek-belek di alam maya, mencari maklumat sumber yang ada. Jangan pula tuan-tuan kata mana boleh belajar dengan YouTube. Nah, YouTube tu hak Yahudi. Pula banyak cerita kita. Memang orang Yahudi buat, tapi banyak benda hak Yahudi buat kita boleh guna balik untuk nak lawan dia, dan kita boleh guna kemudahan yang ada itu untuk menyebarkan ilmu dan mendapat maklumat yang sahih. Maka Nabi berjanji kepada kita, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, nasya Allah Ta'ala permudahkan jalannya nak menuju ke syurga. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, kita jangan rasa lemah. Saya ni umur dah banyak dah ustaz, waktu muda-muda dulu tak nak belajar. Kita jangan kata lagu tu. Kalau kita tengok dalam sejarah para sahabat radhiyallahu anhum, sahabat-sahabat ada yang masuk Islam kemudian. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah hanya selama 10 tahun. Ke berapa tahun? 10 tahun Madinah. Di Mekah 12 tahun lebih. Ada sahabat yang mari kemudian, tapi masya-Allah lautan ilmu. Contohnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini sangat-sangat dibenci oleh golongan Syiah. Dia kata Abu Hurairah ni perusak Islam sebab dia masuk Islam kemudian, tapi dia punya ilmu yang banyak. Kita kalau kita semak sejarah hidup, dalam bahasa Arab kata tarjamah. Tarjamah ni makna biografi ataupun biodata Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Memang dia masuk Islam kemudian, tapi dia tak kira malam ke siang ke dia duduk mengaji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga pernah Abu Hurairah ni rebah di masjid pengsan. Kenapa? Tidak ada makanan. Dia nak pergi kerja, takut terlepas ilmu. Maka dia duduknya di masjid. Di Masjid Madinah itu ada satu tempat nama dia Suffah. Nama dia Suffah. Suffah ni macam kita, macam bangsal gitu. Bangsal, tempat orang duduk berkumpul situ, tunggu arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada Nabi nak jemput mereka pergi berperang, ataupun Nabi nak ajak apa-apa khidmat, ataupun Nabi keluar untuk memberi ilmu dan tazkirah. Jadi tidak ada masa untuk kita berkata saya tak ada masa, saya sudah terlewat lah. Kita mengatakan ilmu tidak ada kelewatannya. Yang terlewatnya kalau kita tak nak belajar, walaupun kita berada dalam suasana apa sekalipun. Jadi alhamdulillah, itulah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, jalan lagi ke syurga sangat mudah dengan cara menuntut ilmu. Kalau kita tengok realiti sekarang ni, saya pun tak boleh nak buat satu analisa secara penuh. Tengah hari tadi, seorang pelajar peringkat PhD
di sebuah universiti di utara. Dia datang jumpa Anas selepas kuliah. Dia kata, Abu Anas, kita mau ada sedikit perbincangan. Iaitulah perkara yang menjadi suatu fenomena hari ini tentang jenama pakaian muslimin dan muslimah. Kita tengok nama-nama pakaian dengan kain tudungnya, sampai slide yang saya tengok tadi, berebut nak ambil tudung ni. Daripada pukul berapa pagi tidur di situ, akhir sekali laki-laki perempuan melanyak semata-mata nak dapatkan tudung. Tutup aurat ni tak semesti dengan nama-nama jenama itu. Ambil kain lansir, buku kepala pun dah tutup aurat dah. Tapi sekarang ni sudah di branding, sudah dibuat nama sehingga orang gah dengan nama-nama ini, tetapi hakikatnya bukan benar-benar menutup aurat. Dan banyak juga pakaian-pakaian yang dijanakan di atas nama muslim, dan pakaian muslimah itu tidak memenuhi kriteria menutup aurat sebagaimana yang dituntut oleh syarak. Jadi apa yang ditayangkan, saya tengok, banyak pakaian itu tidak lulus syariah. Kalau orang kira hari ini dia panggil tidak lulus puspakum syariah. Kita masuk dalam scan puspakum kita ni, tak lulus. Buat pakaian laki-laki, jubah ketat, lengan setakat ni. Kalau orang tengok, orang tak kata laki-laki, sama ada dia ni pondan ataupun bapuk. Jubah, ajaib Allah. Kita mengatakan inilah di antara orang nak ke Islam. Kata di sahabat Ibnu Mas'ud, kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Berapa ramai orang nak benda baik tapi tak kena. Sebab apa tak kena? Sebab lam yasluk tariq talabatul ilmi. Kita tidak berjalan menuntut ilmu sebagaimana yang sepatutnya. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah kedatangan saya ini sekadar apa yang disebut oleh Al-Fadhil Tuan Imam pengurusi tadi. Kita hanya sekadar tazkirah. Orang panggil tajhizul himam, sekadar nak bangkit ke semangat. Tapi yang betul-betul majlis ilmu yang kita belajar, iaitulah majlis halaqah talaqi. Kita ambil kitab, seorang-seorang anak murid ada kitab depan, bertalaki daripada guru, daripada awal muka sampai ke akhir kitab, itu dia panggil talaki. Talaki artinya kita belajar satu demi satu, dan tidak ada manusia yang boleh mengatakan dia tidak ada kesempatan dengan zaman yang kita ada peluang yang begitu besar. Maka bila kita sebut tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mudah ataupun ringkas, definisinya sebagaimana kata di para ulama hadis, as-sunnah iaitulah dengan makna tariqah, dengan makna jalan. Sunnah dengan makna jalan. Nabi kata hazal sunnah, man raghiba an sunnati, siapa dia lari daripada jalan aku. Ingat ada cerita 3 orang pemuda yang mari siasat rumah Nabi. 3 orang pemuda ni, dia kata mari kita pergi siasat apakah ibadat yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah dia. Jadi masjid semua orang nampak. Di rumah macam mana? Pergi tanya ummahatil mukminin, isteri-isteri Nabi radhiyallahu anhuna, ya ummul mukminin, apa yang Nabi buat di rumah. Ada isteri yang betul Nabi masuk dalam rumah, kadang-kadang dia solat sampai bengkak kaki. Ada yang mengatakan Nabi kita berpuasa, bukan sekat puasa, Nabi kita tu dibenarkan wisal, maknanya sambung puasa. Dia boleh tak makan 2 hari 3 hari tak apa, tapi kita tak boleh. Itu hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-wisal. Pernah sahabat tanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila saya sebut nama Nabi tuan-tuan selawat, kita jadikan majlis kita ni majlis zikir dan majlis selawat, walaupun tidak ada majlis itu, tapi sebut nama Nabi itu selawat. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan larang kami wisal tapi tuan wisal. Sedap juga soalan dia dah. Karena itulah kita ni dari sudut tarbiyah, pendidikan, at-tarbiyatu bil qudwah, pendidikan secara contoh tauladan itu lebih berkesan daripada pendidikan cakap saja. Kita bercakap saja, orang tengok apa yang sebenar dia ni. Tanya dia bercakap, Masya Allah, berdegar-degar, macam nak runtuh pentas, tapi waktu amali kita tengok tak ada apa. Ini benda yang kita kena bincang. Maka Nabi kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, aku bukan macam kamu, yusqini rabbi wa yut'imuni. Aku ini Allah Taala beri minum dan Allah Taala beri makan. Para ulama hadis kata, adakah Nabi duduk makan tengah solat ngak-ngak? La. Seolah-olah Nabi itu mendapat makanan, kelazatan bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla.
Kita hari ni tuan-tuan, apa benda yang kita lazat, kita rasa seronok sehingga tak sedar makan minum? Apa benda di alam kita sekarang? Nak dengar sikit. Alik ni nak jawab apa? Ulama salaf dulu rahimahumullah, dia kata kunna nata'ajjab, kita rasa pelik, ajaib bila tengok orang boleh solat berdiri sampai satu malam, bila tengok orang boleh berzikir begitu lama. Rupa-rupanya al-qalbu, hati manusia ni bila cinta kepada sesuatu, maka dia akan lupa benda lain, Jadi Nabi SAW dengan cara dia bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, maka di saat itu dia terlupa makan minum. Dia terlupa dengan makan dengan minum. Kenapa? Dia lazzatul munajat, lazatnya bermunajat dengan Allah Azza wa Jalla, hilang dia punya perasaan nak makan. Jadi bila keluar 3 orang pemuda ni daripada rumah Nabi SAW, apa dia kata? Kalau macam ni berat kita yang tidak Nabi ni patutnya lebih kuat lagi ibadat. Nabi itu maksum, tidak ada dosa dia, confirm dalam syurga, tapi beribadat sedemikian rupa. Maka yang seorang terkata aku tak nak makan, nak puasa terus. Yang seorang lain kata saya tak nak tidur malam, nak tahajud. Yang seorang lagi kata saya tak nak kahwin, nak beribadat. Para jemaah sekalian, kalau kita tengok kepada cerita ini, semangat ini baik ke tak baik? 3 orang pemuda ni baik tak dia punya cita-cita? Baik. Kenapa? Sebab bercita-cita nak buat ibadat dengan begitu semangat. Tapi tidak kena, lam yusibhum, tidak tepat dengan sunnah Nabi SAW. Maka Nabi SAW menegur, Nabi mengatakan innama ana akhsyakum lillah wa atqakum, aku orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala, orang yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi aku beribadat, aku berqiyam, dan aku juga tidur. Aku berpuasa dan saya juga buka puasa. Wa atazawwajun nisa, dan saya juga berkahwin dengan isteri-isteri. Maka Nabi kata faman raghiba an sunnati, siapa dia tak suka ikut jalan aku ini, falaysa minni, maka orang itu bukan daripada aku. Jadi sunnah itu dengan makna at-tariqah, dengan makna jalan yang telah dirintis, digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari sudut istilah, para ulama mengatakan maka na alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashab. Sunnah itu apa yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat dia, ilman wa amalan wa i'tiqadan, ilman wa amalan wa i'tiqadan wa qawlan. Semua benda yang kita ambil dari Nabi sama ilmu, amalan dia, i'tiqad pegangan dia, dan segala tingkah laku, maka itu dia panggil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam sunnah itu terbagi kepada 2 perkara. Ada sunnah yang dipanggil sunnah yang fardu, yang wajib. Sunnah, tapi berbeza dengan sunat. Dia ada sunnah, ada sunat. Sunnah artinya semua perbuatan Nabi. Kemudian dalam perbuatan Nabi SAW terbagi pada 2. Satu, dia panggil sunnah wajibah, sunnah yang wajib, seperti solat fardu, puasa Ramadan, haji bagi orang yang berkuasa, zakat bagi orang yang sudah ada keuangan, maka itu dia panggil sunnah yang wajib. Ada satu lagi dia panggil sunnah mustahabbah, nafilah, sunnah yang sunat. Dan satu lagi kategori sunnah di luar daripada konteks ini, dia panggil sunnah jibilliyah. Sunnah jibilli artinya perbuatan Nabi SAW yang tidak dikira sebagai perundangan Islam. Contohnya Nabi makan, Nabi buang air, Nabi kita berpakaian, maka dia jadi satu sunnah jibilli, menjadi keperluan manusia. Jadi Nabi kita SAW dia makan roti, dia makan tamar, kan? Dia minum air, dan dia minum berjalan, dia pakai jubah, dia pakai serban, dia pakai seluar, pakai kasut. Jadi yang mana sunnah? Apabila Nabi SAW naikkan perkara tersebut, bila disebut kelebihan sekian-sekian, maka dia jadi sunnah
amali, tasyri'i. Tapi yang tidak disebut maka itu kekal dengan nama sunnah jibilli, seperti dalam contoh pakaian. Baiklah, kalau kita pakai jubah nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, cari hadis tak jumpa kelebihan pakai jubah. Kita kata hadis pakai jubah tak ada. Bahkan ada seorang pendakwah ni, biasa dia pakai jubah serban. Bila dia pergi ke barat, orang-orang adalah orang muda-muda yang agak ekstrim sikit ni, dia kata Syekh pakai seluar, pakai kot. Sudah, Syekh tak ikut sunnah ni. Dia pun tanya soalan nak perli. Dia kata, Syekh, Nabi SAW dulu pakai macam mana? Sedap, soalan nak perangkap. Dia nak perangkap tau Syekh pakai kot. Syekh pun pandai juga, dia tengok orang soalan nak perangkap, dia jawab perangkap juga. Dia kata Nabi pakai dulu, pakainya dia seperti Abu Jahal pakai. Terkejut, macam mana punya jawapan? Tuan-tuan pernah tak tengok cerita Nabi? Pernah tengok tak? Bagaimana pakai Abu Jahal? Sama tak sangat dengan Sayyidina Umar? Dengan serba kuat dia. Serban dia tu kalau naik kuda pecut 120 km tak cabut. Tak terbalik dia tak cabut dia serban. Jubah dia pakai. Jadi Syekh ni jawab, dia kata Nabi pakai tu sama dengan Abu Jahal pakai. Abu Jahal pakai jubah juga, pakai serban juga. Jadi kita mengatakan kita bukan niat nak ikut dia orang, tapi yang kita niat dia nak ikut sunnah yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para jemaah, itu dari sudut definisi yang kita boleh belajar bahawa sunnah Nabi itu termasuk dalam semua perkara, sama ada dalam ibadatnya, sama ada dalam muamalatnya, sama ada dalam akhlaknya. Maka sunnah yang kita duk war-warkan hari ni, yang kita perlu bicarakan dia, iaitulah orang duk sibuk dengan sunnah makanan. Makanan sunnah. Minta maaf lah kalau dekat masjid ni ada gerai makanan sunnah. Kalau bagi sebotol saya ambil. Ada kata, kuat ustaz ni sebut makanan sunnah ni, ambil dulu sebotol, test tengok lah, kita ambil. Tapi adakah nama makanan sunnah itu? Ada. Yang saya sebut tadi, sunnah, nama jenama pakaian sunnah, ada tak? Tulis kat baju boleh lah, tapi nama pakaian itu kalau tidak memenuhi kriteria dan mengikut syarat, maka dia tidak dikira sunnah, walaupun namanya disebut dengan nama sunnah. Maka diviralkan ataupun dia panggil tular kan? Apa dia bahasa baru ni? Tular. Jadi ditularkan sekarang ni makanan sunnah, pakaian sunnah. Enggak apa lagi. Kalau laki-laki ni kak, enggak apa dia sunnah? Bini dua dah. Bini dua ikut sunnah lalu. Saya pernah jumpa orang seorang, dia bawa orang perempuan jangok lah. Orang kata jangok ni mana comel lah. Dia kata minta maaf ustaz. Kata apa maaf apa dia? Saya ikut sunnah ni. Sedap awak. Ikut sunnah ke apa? Kita tengok isteri dia memang tak lulus syarat dia punya pakaian. Kata awak jangan cakap. Kalau nak binilah, tidak jadi masalah. Saya pun tak larang kalau kita ada kemampuan dan kekuatan. Tapi nak dakwah sunnah dengan cara ini pakaian, kita tak tahu saya dakwah. Senyap-senyap. Sudah pakai tu jana balik, tak sudah cakap lebih. Tengok, maknanya rusaknya nama sunnah itu dibuat oleh siapa? Dibuat oleh, kadang-kadang dibuat oleh toke-toke yang ada ni, ataupun orang-orang sendiri yang menyalahartikan arti sunnah itu sendiri. Maka para jemaah kita mengatakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat luas. Di antara sunnah yang perlu diperbesarkan sekarang ini, iaitulah sunnah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat besar. Contoh yang paling mudah, biasanya kalau kita bercakap tentang dakwah Nabi, dakwatul Rasul, bahkan ar-rusul alaihimus salatu, semua nabi-nabi alaihimus salatu wassalam, dakwah mereka satu, ani'budullah wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, sesungguhnya kami telah bangkit kepada setiap umat itu ada rasul. Daripada Nabi Adam, Nuh, Idris, Musa, Isa sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah mereka satu, iaitulah ani'budullah wajtanibut taghut. Dua ni mesti selari. Sembahlah Allah dan jauhkan diri daripada taghut. Sembah Allah, jauh diri daripada taghut. Jadi kalau kata saya sembah Allah tapi taghut pun tak tahu, biar jugalah. Tidak seimbang. Kerana para ulama Ahlus Sunnah mengibaratkan perjalanan agama ini seperti burung yang terbang dua sayap. Ada tauhid, ada engkar kepada syirik.
adanya benda halal, jauhkan benda haram. Jadi mesti serentak. Ada amar ma'ruf dan ada juga nahi mungkar. Jadi tak boleh kita jalan. Baik. Maka dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah dia tauhid kepada Allah azza wa jalla. Sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam nak hantar Muaz bin Jabal pergi ke Yaman, Nabi kata, pertama sekali ud'uhum, kamu ajak mereka ila syahadati alla ilaha illallah, supaya mereka mengucap dua kalimah syahadah. Kemudian fa'in ata'u, bila orang ni terima syahadah, barulah kamu ajar dia solat. Mana tahap demi tahap, step by step. Tapi ada satu hadis lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ada setengah riwayat kata apa tu, salihal akhlak. Sesungguhnya aku dibangkitkan. Kalau orang belajar bahasa Arab, dia guna kalimat innama bu'istu, mana ada tu hasrin. Aku ni dibangkitkan untuk apa? Nabi buat lingkungan dakwah dia untuk menyempurnakan budi pekerti akhlak yang mulia. Maka ulama hadis berbincang, mengapa dalam hadis ini Nabi menggunakan hasr, letak dakwah dia ni kepada akhlak. Dalam Quran kata dakwah Nabi kepada tauhid. Adakah bercanggah? Jawabnya tidak bercanggah. Tetapi ba'duha min ba'd, sebahagiannya menafsirkan sebahagian lain. Al-Quran sebut tentang tauhid. Baik. Kita semua ni yang duduk di masjid ni, bahkan bilangan umat Islam di Malaysia berapa puluh juta? Bilangan di Malaysia berapa? Bilangan kita pun 27 juta dah. Kau berapa dah? Takut naik lagi 30 dah. Rajin juga orang Malaysia ni. Ya. Cepat naik dia punya bilangan rakyat dia. Tapi raja-raja pun tengok nisbah Islam dengan tak Islam pula. Ini masalah kita ni. Kalau tengok nisbah Muslim dengan bukan Muslim, agak-agak berapa peratus sudah tinggal kita. Pasal itulah baru ni saya jumpa dengan pendakwah Arab. Jadi minta maaf lah, ini orang Arab sebut ni, takut Muslimat marah, minta maaf awal lagi. Bila dia dengar, dia nak dengar taklimat daripada Malaysia, berapa bilangan peratus orang Islam di Malaysia. Jadi setelah sahabat kita yang bagi taklimat, bilangan kita sangat dhail dipanggil, maknanya nisbah dengan bukan Islam tu sangat sikit. Tok Syekh tu kata apa? Maka dengan ini saya mempunyai pandangan at-ta'addud, bahasa Arab kata ta'addud, makna lebih lagi isteri, lebih pada seorang dua orang ni sudah hampir kepada wajib. Allah kata turun sikit Syekh, cakap sunat boleh kira lagi, wajib ni berat dah. Dia kata kalau tidak wajib pun sunat muakkad. Kata tak ada apa. Buat balik cerita ni kepada isteri, dia kata tuan rak kita Melayu jangan dok kira. Jadi berhenti sekat tu dulu lah. Jadi perbincangan tu berhenti di situ dulu. Pasal Arab, orang-orang Syekh bila mari, kebimbangan dia tengok bilangan kita yang sudah makin susut, makin sedikit. Jadi kita ni cerdik, bila orang kempen suruh perancang keluarga pakat rancang lah belakang, nak anak 3 orang lah, nak anak 5 orang, ini semua tak betul belakang. Nabi kata tazawwajul walud, kahwin perempuan yang banyak, yang suka beranak. Jadi bilangan kita sudah tidak ramai. Umat Islam kita di sini pun sudah berapa bilangan, tetapi yang kita nak tahu, bilangan yang ramai tadi, ataupun kita yang sudah berada di masjid ini, orang yang sudah ada majlis ilmu, alhamdulillah, yang sampai ke masjid, yang sampai ke surau, sampai ke balasah, semuanya orang ahli tauhid, orang yang beriman kepada Allah azza wa jalla. Sah? Sah. Tapi adakah semua kita ini mempunyai akhlak yang jitu, akhlak yang mulia, yang disebut oleh Nabi makarimul akhlak, telah kita laksanakan? Ataupun masih lagi goyah? Kadang-kadang kita tengok orang ni Masya Allah, simah, tanda-tanda warak dia tu, kewalian dia tu nampak zahir. Dengan serban dia, dengan tasbih besar dia duduk sah. Mana kalau tengok dia di masjid kak, duduk situlah dia tu. Jadi kalau orang apa-apa pun jumpa tak ayuh lalu, kira tarah wali. Lepas maya keluar daripada masjid, orang duduk tunggu nak salam kat luar, tengok-tengok selipar dia terbaliknya, sepak dia budak masuk dalam parit.
Pecekok pinggir begini dia, pasal budak bengok. Sudah. Hak nak salah tadi lain motor sikap balik cepat-cepat. Dia kata bukan wali dah ni. Lish. Kita nampak penampilan yang hebat tapi belum tentu berakhlak yang baik. Jadi sunnah yang paling besar selepas daripada sunnah amali yang telah diajar, yang kita belajar dari sudut solat sunatnya, dari sudut puasanya, satu lagi sunnah yang patut kita besar-besarkan, kita gembar-gemburkan, iaitulah sunnah dari sudut pergaulan masyarakat yang semakin hari semakin longgar. Nabi SAW sebut la tabaghadu wa la ta'atu dabba alaikum da'ul umam qablakum. Akan merangkak menimpa umat ini penyakit-penyakit umat yang terdahulu. Al-hasadu wal baghdha, penyakit hasad, penyakit benci membenci, marah-marah sama kita. Itu penyakit umat-umat yang dahulu, tapi telah merangkak ke atas umat ini. Jadi penyakit-penyakit ginilah para jemaah sekalian yang perlu kita hapuskan. Yang patut kita besarkan sunnah ini, iaitulah sunnah perdamaian di antara kita sama-sama orang Islam. Kalau tidak, kita tak usah cakap lah tinggi mana darjat sunnah kita, setara mana hebat kita dari sudut amalinya, tapi kalau akhlak kita sudah tidak menjadi satu ukuran, maka itu yang kita bimbang hari ini. Jadi Imam Az-Zuhri, seorang tokoh yang hebat, dia kata apa? Dia kata kana ulama'una, guru-guru kami. Zuhri ini orang terawal lagi, Muhammad Az-Zuhri. Dia di antaranya menceritakan bahawa guru-guru kami menceritakan al-i'tisam bis sunnati najah. Kita berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu satu keselamatan. Satu keselamatan dan satu kesejahteraan. Maksur juga daripada imam lain, ada yang mengatakan daripada Imam Malik rahimahullahu taala, as-sunnatu kasafinati Nuh. Sunnah Nabi itu seperti bahtera Nabi Nuh. Man rakibaha najah. Siapa dia naik, selamat. Siapa dia tak naik, orang ni saja. Orang ni tidak mendapat keselamatan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kata apa? Masali kamasali rajulin istauqada naran. Bandingan aku ni, dakwah aku ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti seorang lelaki yang menyalakan api. Kita duduk tengah padang, kita nyalakan api. Falamma adaat ma haulaha, bila cerah api ni, ja'alal farashu, maka akan datang rama-rama, datang hayawan-hayawan yang terbang itu datang, wa hazid dawab allati finnari yaqa'na fiha. Jadi binatang-binatang ni dia suka dengan api, dia mari duduk dekat api, maka dia jatuh dalam tu. Wa ja'ala yahjuzuhunna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka faja'alal janadib wal faras yaqa'na fihi wa huwa yazubbuhum. Laki-laki yang nyala api tadi duduk halau, jangan mari sini, pergi sana. Tapi binatang-binatang yang terbang tadi tak hirau, pergi juga dekat api, maka jatuh seekor demi seekor demi seekor jatuh dalam api, maka binasalah mereka. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fazalikum masali wa masalukum. Nabi kata itulah bandingan aku dan kamu. Bandingan aku dan kamu. Ana akhidhu bihujazikum aninar. Aku duk tarik kamu, duk tolak kamu daripada neraka. Kan Nabi kita sebut banyak. Allah Taala sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Kita hari ni jaga api atas dunia ni sungguh-sungguh jaga. Betul tak? Jaga tegak. Tapi daripada api neraka jaga tak jaga? Dia kata saya jaga dah ni ustaz. Pasal itulah anak suruh solat, suruh puasa. Alhamdulillah tuan-tuan para jemaah sekalian, kalau kita yang jaga solat, yang jaga akhlak, jaga akidah kita, maka itu di antara orang yang telah beriman, orang yang telah mendapat hidayah, petunjuk Allah Azza wa Jalla. Tapi masih ramai lagi di kalangan kita yang belum sampai ke masjid, tak sampai ke surau. Saya pernah bercakap dengan para imam dan juga pengurusi-pengurusi masjid.
Kata masjid tuan ni besar. Berapa ramai penduduk? Dia kata, Ustaz, penduduk di rumah di kawasan ini ada 500, ada 600. Mana kalau ayah turun je solat jemaah 600 orang, tak cukup dah masjid ni. Ni Masya Allah, tabarakallah. Yang turun ke masjid ni, yang mari ke surau ni, orang yang sama. Orang lain mari juga kalau ada majlis-majlis resmi, ada majlis-majlis keramaian, ramai sikit turun. Itu pun belum tentu orang kampung kita. Boleh jadi dia tengok banner besar kat luar, mari juga dia. Jadi sangat sukar. Maka kerja Nabi SAW, kerja dia apa tuan-tuan? Kerja Nabi SAW nak menghalang kita, nak menjaga kita, nak menyekat kita daripada terjerumus ke dalam api neraka. Tapi apa yang nak buat? Kata Nabi, fataghlibuni, kamu tolak aku ke tepi, fataqahhamuna fiha, kamu suka juga nak jatuh dalam api. Alhamdulillah para jemaah sekalian, hari ini kita dapat maklumat banyak melalui alat-alat media yang ada. Saya sambil-sambil bergurau, saya kata kita hari ini duduk dalam dunia hari ini, dunia di alam maya ni, ada dua mazhab baru yang sukar untuk kita menghindarinya. Yang pertama dia panggil mazhab wasafi. Jadi belakang dah, mana dah? Jadi ahli dah. Jarang tak jadi ahli. Mazhab mazhab wasafi lah, WhatsApp tu. Tidak jadi ahli belakang dah. Jadi ahli. Satu lagi yang terbaru ni pula mazhab selfie pula. Allah, habis orang nak ambil gambar belakang. Waktu saya nak pergi menghadap King Salman baru ni, polis dia kata tutup kamera. Dia takut kita ikut orang kita kan ambil selfie dengan raja, takut kita nak pergi selfie juga. Kata tak payahlah. Jadi bila mari alat-alat ni tuan-tuan, alat yang ada di tangan kita ni dia panggil silah zu haddain. Senjata yang boleh digunakan dua pihak. Nak guna baik, alhamdulillah boleh cari balik. Nak guna tak baik pun dapat juga kali benda yang kita tak baik. Jadi insya-Allah kita akan sambung dari sudut sunnah amali selepas daripada azan ini. Alhamdulillah para jemaah sekalian, ini di antara azan bila masuk waktu, walaupun orang tengah ceramah, jadi saya sangat menyokong supaya azan itu tidak digugurkan. Karena kita bimbang hari ini, bila ceramah itu panjang, kalau tak berhenti waktu azan, maka lepas pada ceramah lewat dah. Kita pakai terus iqamat dan terus solat. Tuan-tuan muslimin dan juga muslimat, para imam, para bilal, kita kena ingat azan itu sunnah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam azan. Yang pertama sekali, sebagai satu iklan yang masuk waktu dan nak memperdengarkan kepada seluruh alam ini keagungan nama Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi apakah sunnah dalam azan itu? Banyak sekali. Muslimin dan muslimat, coba kita perhati dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi telah memberi arahan, iza sami'tumul muazzin, bila kamu dengar azan, muazzin melaungkan azan, faqulu misla ma yaqul, hendaklah kita kata seperti dia kata. Muazzin kata Allahu Akbar, kita ikut Allahu Akbar. Maknanya kita dengan muazzin sama naik. Jadi pahala sebut Allahu Akbar, la ilaha illallah, dapat pahala tidak? Dapat pahala. Jadi tidak elok sangatlah kalau orang azan kita berbual, cakap-cakap, seolah-olah macam kita tidak melalui suatu sunnah yang telah dianjurkan. Bila selesai je azan, maka kita jawab la ilaha illallah, kan? Bila jawab la ilaha illallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Nabi kata summa sallu alayya, kemudian hendaklah kamu berselawat ke atasku. Ini kita tertinggal sini. Tertinggal di sini. Bila kita kata la ilaha illallah, kita selawat dulu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Summa, Nabi guna kalimah summa. Kalau belajar bahasa Arab, summa itu dengan makna kemudian. Maknanya ikut tertib.
Jawab azan la ilaha illallah, kemudian selawat, kemudian baru kita doa Allahumma rabb hazihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilatul fadil, sampai ke akhir hadis. Nabi kata apa? Man sa'alallaha lil wasilah, siapa dia minta dengan Allah Ta'ala kuasa syafaat untuk aku, halat lahu syafa'ah yaumal qiyamah, orang ini berhak menerima syafaat pada hari kiamat. Nak tak nak kita syafaat? Nak? Jawab azan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi kita bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Tuan-tuan tanda hadis. Dia panggil hadis ni hadis dakwah. Jangan kata dakwah tu orang tabligh, ya, kita semua ni tabligh belaka ni. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang menghidupkan sunnah, bukan reka baru, menghidupkan sunnah yang telah ada dalam Islam ini tapi dilupai oleh orang. Contohnya tadi, lepas azan orang tak selawat, maka kita baca hadis ni, kita sebarkan hadis dan kita kalau boleh lekat di dinding. Lepas azan tertib dia macam ni, orang pembuat ataupun orang hari ni Masya Allah tabarakallah, sudah tidak ada lagi sunnah al-julus, duduk selepas daripada solat fajar sehingga naik matahari. Hoi, mana sempat nak pergi kerja, nak pergi hantar anak sekolah. Baik, hari tak kerja, nak jawab apa? Oh, lambat kan, pukul 7.30 baru naik matahari. Kita duduk tengok nak roti canai lagi, teh tarik lagi. Jadi alasan tu boleh dicarilah. Tapi asasnya banyak dari sudut sunnah amali kita tinggal. Benda tu simple tapi dia punya kelebihan-kelebihan yang besar, tapi yang tidak ada dalam sunnah pakat tu sebar pula. Ni letih sungguh. Kita nak Ramadan berapa bulan lagi? Hari ni baru Jumaat Tsani tak? Rajab, Syaban, baru Ramadan. Mana ada 70 hari lebih lagi. Sudah tersebar dah sekarang ni. Siapa dia memperingat kemasukan bulan Ramadan, siapa dia memperingat pada hari akhir, subhanallah, duk sebar hadis yang tak ada hadis. Mana ada hadis Nabi suruh sebar memperingati setiap kali awal bulan? Ada tak ada? Tak ada. Jadi kita sangat dalam mazhab kita ni, dalam timbulnya alat-alat media WhatsApp dan geng-geng dia ni, telah banyak menjadi alat sebaran-sebaran maklumat yang tidak tepat. Duk sebar hadis, kita pun sebar juga. Jadi Nabi kata sunnah fil islami sunnatan hasanatan, kita ihyakan, kita gembar-gemborkan, kita hidupkan sunnah yang diterupai oleh orang. Karena itulah saya, para jemaah sekalian, dalam ceramah kita tak kempen hak pelik-pelik. Nak kempen hak basic yang mampu dibuat, dan sebahagian daripadanya kita terlupa nak buat. Contoh tadi, sunnah jawab azan. Bahkan setengah-setengah tempat masjid kita ni, alhamdulillah, jazakallah khairah, imam jaga azan. Setengah masjid dah dia beres ya. Bila kita tanya dia, azan masuk waktu azan, oh beres ustaz, terus dia terus. Jadi dia boleh bereskan sunnah tu. Ada power dia untuk bereskan. Enggak dia AJK masjid. Nah, teruskan. Kata tak apa, nanti saya habis kuliah azan. Tak payah, kita qomat terus. Oh, kata sedap. Ini menggugurkan azan, ini satu syiar Islam. Kita mengatakan la, tidak boleh digugurkan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah Nabi kita tertidur sampai naik matahari. Jangan kata Nabi kuat juga tidur dah. Allah Taala nak tunjuk bagaimana cara kalau kita tertidur habis waktu. Pernah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia terlupa dalam solat. Pernah ke tidak? Adakah kita Nabi nak kata Nabi tak khusyuk? La. Itu semua tu Allah Taala takdirkan untuk apa? Untuk kita belajar. Allah Taala Maha mengetahui hamba-hamba dia di akhir zaman nanti banyak yang khusyuk. Dah. Banyak yang lara dalam solat, maka ada sunnah bagaimana nak menyelesaikan. Jadi kita mengatakan jangan digugurkan azan. Maka Nabi kata apa? Siapa dia menghidupkan sunnah yang dilupai oleh orang, falahu ajruha, maka dia dapat pahala orang tu buat. Kita tengok orang ni Masya Allah tak salat jemaah. Kawan kita juga, kita pergi camping dia, pergi gosok dia, petang-petang kata awal lagi, pukul 7 dah telefon, 7.15 saya tunggu di depan pintu awak. Nak naik motor ke nak naik kereta? Tanya selalu. Pergi ambil, biar jadi VIP nak bawa ke masjid ni. Malah ni ada ceramah ustaz ni.
Kalau malah tak ada ceramah tak apa, lawak tak pergi pun, malah ceramah kena pergi dengar. Kempen dulu sikit-sikit. Jadi akhirnya orang ni mari ke masjid, lekat ke masjid, anta telah dapat pahala. Setiap kali pergi masjid, kita dapat pahala. Besar ke tidak? Besar tak besar pun, bawa senarai imam malam ni. Berapa orang esok boleh hok mari hok baru? AJK masjid, ada apa ni? Ahli masjid hok baru yang tak mari ke masjid kecuali hari Jumaat. Kita bawa mari. Ini dipanggil sunnah yang digalakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ajru man amila biha ba'dahu, bahkan orang lepas waktu orang tu buat lagi apa kita ajar, maka pahala dia online mari kepada kita. Subhanallah. Ni kalau orang belajar ilmu direct selling, dia panggil MLM ke apa benda. Ni MLM pahala ni sahih ni, tak ada masalah, tak ada siapa pertikai. MLM hok bahasa jenis main downline upline ni masalah kan. Minta maaf lah kalau ada sini jangan ditanya soalan ni. Jadi Nabi kita sallallahu kempen. Di antara projek yang saya suka kempen para jemaah ni, saya namakan dia panggil projek mega mampu milik. Kempen dah ke sini. Lagi kena kempen. Apa dia projek mega mampu milik ni? Sebuah hadis yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini riwayat oleh isteri dia Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anha. Ummu Habibah kata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa dia solat 12 rakaat satu hari satu malam. Agak-agak mampu kita buat 12 rakaat ni. Boleh? Hei, dia kata berat tu. Masjid kita ni semaya tarawih 12 ya, 8 ya. Lah, tuan-tuan kena ingat, bukannya 12 tu penuh 12 tu maknanya kita bahagi, dia panggil sunat apa? Sunat rawatib. Sunnah rawatib. Tanda 2 rakaat sebelum subuh. Tulis dah. 4 rakaat sebelum zuhur. 6. 2 rakaat lepas zuhur. Berapa? 8. 2 rakaat selepas asar. Tulis dah. Tak tulis? Takut tulis dah. Tu nak test market tengok. Takut dia kata mentah hadis sahih kak. Lepas asar pun ngomong juga. Jangan. Delete balik. Kalau tersalah tulis tadi, tutup. 2 rakaat lepas maghrib 10. 2 rakaat selepas isyak. Berapa? 12. Kata di Ummu Habibah, illa buniyalahu baitun fil jannah. Orang ini kalau dia cukup 12 rakaat salat sunat rawatib ini 12 rakaat cukup satu hari, dubuniyalahu baitun fil jannah, Allah Ta'ala bina bagi dia sebuah mahligai dalam syurga. Jadi tepatlah projek yang saya kata tadi, projek mega mampu milik. Projek mega Kuala Lumpur tu, mampu selfie tu belakang tu. Nah, pergi duk sengih kak. Orang pergi Mekah hari ni terlupa dah nak selfie dengan Kaabah tu. Dia besar tu pula selfie. Biar ke dia lah, mungkin dia pergi jarang-jarang, bukan pergi hari-hari dah. Biarnya selfie. Baik. 12 rakaat ini agak-agak mampu tak apa kita buat? Para jemaah sekalian, apa yang kita sebut di awal tadi? Ulama-ulama hadis mengatakan, kami minta tolong untuk nak mengingati ilmu ini bil amali, dengan beramal. Jaga 12 rakaat ni. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim daripada Ummu Habibah. Ingat lalu. Boleh ingat tak boleh ingat? Tapi kena solat dulu. Kata di Ummu Habibah ni rawi hadis, isteri Nabi, dia kata, fama taraktuhunna munzu sami'tu, tak pernah aku tinggal semenjak aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali hari dia uzur. Lain cerita. Rawi daripada Ummu Habibah, nama dia Ambasah. Tulis nama orang ni. Ambasah kata, tak pernah aku tinggal 12 rakaat ni semenjak aku dengar daripada Ummu Habibah. Mari Amr bin Aus, dia kata, tak pernah aku tinggal 12 rakaat ni sejak aku dengar daripada Ambasah. Mari Nu'man bin Salim, dia kata, tak pernah aku tinggal semenjak aku dengar daripada Aus, Nu'man bin Amr bin Aus. Subhanallah. Itu rawi-rawi hadis sampai kepada kita. Berani ke tak berani? Tuan-tuan boleh kata juga malam ni, kami insya-Allah tidak akan tinggal lagi 12 rakaat setelah kami dengar hadis ini daripada Abu Anas. Boleh? Tak derah pula jawab. Boleh? Insya-Allah. Jaga. Mula malam ni lagi kita start. Jadi minta maaf lah kadang-kadang terlupa. Jadi bila terlupa, ini yang kita nak. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa dia periduk sunnah ni, pahala dia. Lepas pada ni, kalau tuan-tuan buat sampai ke mati, saya dapat pahala kerana kempen.
Esok tuan-tuan pergi ajar kawan lain pula, dia buat, kita dapat pahala, saya dapat pahala, guru saya semua dapat pahala. Siapa dia kata? Kerana itulah Nabi SAW, di antara keistimewaan Nabi, paling tinggi darjat dia dalam syurga sebab ramainya pengikut dia. Ikut Nabi yang paling ramai nak banding dengan para anbiya yang lain. Jadi semua orang ikut Nabi, pahala dia online dia ke Nabi. Tak payah kita ila hadratan Nabi, tak perlu. Sebab kita baca Fatihah automatik dia panggil push laju, tak payah pakai stamp. Ini dia panggil, ini dari sudut kaedah. Satu lagi yang saya nak kempen ke habis masa dah pengurusi. Boleh lagi? Iaitulah kertas yang ada di tangan tuan-tuan tu. Nama dia zikir selepas solat. Boleh belakang dah? Boleh. Zikir selepas solat ini, kita tengok bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum mengajar orang lain supaya berzikir. Hadis ini, hadis yang pertama ini diriwayat oleh Sauban. Hadis ini dikeluar oleh Imam Muslim. Kita kena ingatlah bila kata dikeluar oleh Imam Muslim, maknanya Imam Muslim bawa riwayat ini letak dalam kitab dia. Jangan pula dengar orang salah dengar dalam khutbah. Dengar ada cerita ni. Dia dengar khatib kata la tattabi'unna sanan man kana qablakum. Mu ni akan ikut perjalanan orang dulu pada kita. Yahudi yang Nasara, sehinggalah mereka masuk ke dalam lubang dok, kamu ikut juga. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud. Jadi, mana Abu Daud bawa dalam kitab dia. Dia balik cerita ke rumah dia, Masya Allah saya tak tahulah. Tok Imam kata orang masuk dalam lubang dok, muju ada Abu Daud buat tubik. Orang keluar orang tu. Oh, jadi kerja. Abu Daud buat keluar apa dia, orang duduk dalam lubang dok. Jangan duduk main lagu tu. Hadis ini akhrajahu, maknanya diriwayatkan, direkodkan oleh Imam Muslim dalam sahih. Yang pertama sekali tulis nombor, letak nombor situ. Yang pertama sekali bila kita lepas salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, apa kita baca? Astaghfirullah. Kata Astaghfirullah, Astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ingat tak? Coba kata. Malam ni juga amali terus, tak mau tangguh-tangguh lagi. Boleh kata? Tak ingat istighfar 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal ikram. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Kemudian mari pula hadis la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Satu Imam Bukhari dan Muslim mencerita daripada seorang rawi nama dia Warrad. Warrad ni murid kepada sahabat Nabi Al-Mughirah bin Syu'bah. Mughirah ni pernah dia suruh penulis dia ni, kani dia Warrad, tulis surat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika itu Muawiyah telah menjadi gubernur, jadi gubernur di Syam. Hantar surat, dia kata apa? Hei Muawiyah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selepas daripada solat 5 waktu, dia akan baca zikir ni, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana' wa la yanfa'u zal jadd minkal jadd. Atas surat. Maknanya sahabat ni bekerja dia nak menyebarkan sunnah ini supaya dibaca. Kata di Warrad, tak berapa lama lepas pada itu aku pergi ke Syam. Sampai di Syam, Muawiyah adalah khutbah dia, duk ajar orang suruh baca zikir ni. Lepas solat semua baca. Kata Imam Ibn Hajar ketika syarah hadis ni, wa fihil mubadarah. Para ulama, para sahabat, orang-orang soleh zaman dulu, al-mubadarah tu sangat segera ilam tisalis sunan, nak ikut apa yang sunnah yang sampai kepada dia. Jadi kita hari ni pun para jemaah sekalian, bila sampai kita tahu ini hadis, ini riwayat yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak payah kita duk teragak-agak lagi. Ai, payah hak ni. Hak kita biasa baca lagu lain, tak apa. Hak kita biasa lagu lain cara, kita tengok ada riwayat ke tidak.
Kalau tak ada riwayat, kita tukarlah kepada yang ada riwayat yang mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana siapa dia yang lebih berautoriti, lebih layak untuk kita ikut dalam perkara zikir, perkara ibadat ini lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau selepas solat subuh dengan solat maghrib, kita lepas pada istighfar 3 kali, Allahumma antas salam tadi, terus pergi ke yang sebelah tu. Letak yang sebelah tu nombor 3. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 10 kali. 10 kali untuk maghrib dan subuh. Kemudian kita bacalah, kalau nak lompat lagi pun lompat, tapi zikir yang seterusnya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Jumpa? Tanda situ, ini zikir penerang hati, dibaca selepas subuh. Zikir penerang hati. Macam-macam orang ni, kalau hak Nabi ni tak apa nak jadi lalu dah. Kalau mari orang tunjuk gambar lutut, baca zikir ni lutut kuat, baca zikir ni Allahu Akbar, macam-macam. Semangatlah kita. Tulis itu, tulis ibu-ibu tu, zikir penerang hati. Ajar kepada kita sendiri baca lepas solat subuh, dan kita ajar kepada anak-anak kita pagi-pagi sebelum turun sekolah tu baca dulu. Nak hantar anak pergi sekolah, duduk tangga baca, gosok atas kepala dia, Allah ajar dia suruh baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini doa penerang hati. Jangan tunggu dekat new PSA baru mari bawa pen lah, bawa kertas, ustaz tolong japi. Ustaz kata biar aku pergi jawab lah senang. Nak japi mana lagi, anak dia tak baca, tak study, nak suruh ustaz tiup, tak jadi. Kita tiup daripada awal lagi, anak kecil lagi tak pergi sekolah pun lepas subuh baca ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri pada anak kita ilmu yang bermanfaat. Kemudian jangan lupa baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan tanda sini, siapa dia baca zikir ni, dihapuskan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi kalau kita tak baca lepas solat ni 3 kali, bermakna kita rugi kerana tak guna sabun yang begitu mujarab. Sabun dosa kita. Tidak sabun kan? Orang mengambil sabun beratus-ratus ribu bayar dalam TV. Kita sabun Nabi beri suruh baca hak ni tak lekat. Subhanallah. Ada setengah orang dia marah. Dia kata bukan salah saya ustaz, salah imam. Imam tak baca. Imam tengok keadaan juga, orang nak ceramah takkan dia nak zikir panjang-panjang. Nanti orang penceramah kata imam ni macam tak sudi aku mari ya. Macam dah. Jadi kita buat. Kemudian kita baca ayatul kursi. Ayat kursi ni ingat dah. Ke ayat ada orang panggil ayat kursi. Ada setengah ustaz dia kata ayat sakut dinding. Ke ayat kursi ni sakut dinding belakang. Baca dak. Mana nak jadi? Ada seorang pakcik tanya ustaz, kenapalah anak-anak saya dirasuk oleh hantu, sedangkan rumah saya tu 2-3 kata ayat kursi. Kita kata ayat kursi bukan ayat gantung, ayat dibaca dan diamalkan. Dia main kata patut nak harap gitu tak jadi. Nabi kata apa? Man qara'a ayatul kursi dubura kulli salah. Siapa dia baca ayat kursi setiap kali lepas salat fardu, tidak ada yang menghalangnya nak pergi ke syurga kecuali tunggu mati. Besar ke tak besar kelebihan ni? Tuan-tuan baca ke tak baca? Baca. Bangga ingat dah. Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir sekali kita baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kita baca selepas salat. Dan jangan lupa juga pesanan Nabi kepada Sayyidina Muaz, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jadi bolehlah tuan-tuan baca sambil-sambil berjalan. Kalau kita kelang kabut, lepas kita baca, yang penting baca yang 3 pertama. Istighfar, Allahumma antas salam, kemudian terus kepada la ilaha illallah wa la syarikalah. Lepas subuh baca 10 kali. Lepas tu baru kita bangun. Nak pergi jabat, nak pergi mana silakan. Dan baca zikir yang ada lagi ni sambil-sambil kita berjalan, insya-Allah tidak menjadi masalah. Subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalam.